Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ditemukan kembali di dalam kelas online kita ni. Kelas online secara mingguan dan secara percuma. Dan kelas ni saya teruskan walaupun asalnya dimulakan di antara kawan-kawan saya ajalah. Tapi tak apalah, kita teruskan dan insya-Allah saya akan sentiasa mencari bahan untuk kita kongsikan bagi manfaat bersama, untuk saya refresh dan untuk saya berkongsi apa yang sempat lah. So, untuk malam ni kita masuk tajuk baru. Saya terus kepada presentation lah. Itu tentang pusaka besar. Pusaka besar. Pusaka besar ni ialah bukan pusaka kecil. Bukan pusaka ringkas. Pusaka besar ni sebenarnya tak ada satu istilah pusaka besar di dalam. Secara rasminya tak adalah perkataan pusaka besar. Perkataan pusaka kecil tu ada. Perkataan pusaka kecil ada sebab kita ada Akta Harta Pusaka Kecil 1955. So perkataan pusaka kecil tu memang wujudlah di dalam istilah yang rasmi. Cuma pusaka besar ini saya dan beberapa geng-geng yang peguam pusaka ni, kita panggil pusaka besar sebab kita nak bezakan antara pusaka di unit pembahagian pusaka kecil. So yang tak bawa ke pusaka kecil tu, ke pejabat tanah tu, ke pusaka kecil, maka kita yang dibawa ke mahkamah tinggi sivil, maka kita panggil pusaka besar. Pusaka yuran besar. Pusaka besar. Pusaka kecil tu pusaka yuran kecil lah. So pusaka besar ni selalunya merujuk kepada kes-kes harta pusaka yang melebihi 2 juta. Tetapi selepas pindaan kepada Akta Harta Pusaka Kecil 1955 pindaan 2022, maka pusaka kecil tu nilai dia makin besar. Unit pembahagian pusaka kecil boleh menerima kes harta pusaka yang bernilai sehingga 5 juta. So pusaka besar selepas ini akan menjadi kes harta pusaka yang nilaiannya lebih daripada 5 juta. So makin kurang lah kot yang pergi ke mahkamah sebab akan ramai yang pergi ke unit pembahagian pusaka kecil. So ringkasnya pusaka besar ni adalah kes-kes pusaka yang dibawa ke mahkamah tinggi sivil. Sama ada ia disebabkan nilai hartanah dan campur duit cash apa semua tu melebihi 2 juta, kita bercakap pada keadaan material lah pada masa hari ini. Ataupun cash sahaja, tidak ada tanah tetapi melebihi 600,000. Ataupun apa-apa sahaja kes yang dibawa ke mahkamah tinggi sivil, saya istilahkan sebagai pusaka besar. Dia panggil uruf lughawi lah. Dia bukan satu istilah yang betul, cuma panggilan lah, panggilan kita orang sebagai pusaka besar. Mungkin juga kes-kes pusaka kecil yang dirayu. Bila dirayu di bawah Seksyen 29, so dia pergi pusaka besar lah sebab dia pergi ke High Court. Macam itulah lebih kurang. Walau bagaimanapun sebenarnya mahkamah tinggi sivil ni, ataupun kita sebut mahkamah tinggi lah. Bila sebut mahkamah tinggi tu fahamlah dia masuk mahkamah tinggi sivil, bukan mahkamah tinggi syariah. Sebab kalau mahkamah syariah kita sebut mahkamah syariah je lah. So mahkamah tinggi ni sebenarnya dia berbidang kuasa bukan sekadar
nilaian 2 juta, tetapi sebenarnya di bawah nilaian 2 juta juga Mahkamah Tinggi berbidang kuasa sebenarnya. Sebab itulah beberapa Mahkamah Tinggi menerima kes pemfailan harta pusaka walaupun nilaian dia bawah 2 juta. Tapi kebanyakannya lah ada beberapa kes Mahkamah Tinggi dia menolak sebab dia tidak mahu lambatkan kes. So dia tolak sebab ada bidang kuasa lain iaitu di unit pembahagian pusaka kecil. Maka tak perlulah difailkan di Mahkamah Tinggi. Tapi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dia menerima asalkan lebih daripada RM50,000. Jadi ada juga beberapa kes yang kalaulah waris itu sanggup untuk membayar yuran yang sedikit besar dan mahukan kes yang lebih cepat, bukan saya nak condemn unit pembahagian pusaka kecil apa semua, tak. Secara fakta hari ininya memang di Mahkamah Tinggi lebih cepat dia punya queue. Lebih-lebih lagi kalau kita filekan perakuan segera. Saya pernah filekan perakuan segera untuk geran surat kuasa mentadbir ni, memang segera sungguh. Saya rasa less than 10 days. Tapi bicara tu pukul 5 petang lah. Pukul 5 petang apa semua. Mana kita tunggu timbalan pendaftar tu lapang lah. Dia kata pukul 5 petang lah sebab kita buat perakuan segera. Saya buat perakuan segera kerana Balu memerlukan duit segera kerana tidak ada cash yang ditinggalkan kerana suaminya meninggal mengejut. Dia tidur tak bangun-bangun. Sebab itulah nak tidur malam-malam tu minta maaf lah dengan suami. Suami pun minta maaf dengan isteri. Kok tidur tak bangun-bangun. So tidur tak bangun-bangun. So semua tak ada. EPF tak ada penamaan. Semua tak ada penamaan. Dan dia ada anak kecil yang sedang disusukan. So saya pohon perakuan segera lah dan dapat tarikh bicara tu saya ingat less than 10 days lah. Memang segera. So kalau kita tak buat perakuan segera pun sebenarnya perakuan segera ni tak boleh jadi kebiasaan juga sebenarnya kalau betul-betul lah. Kalau betul-betul kesian kat mahkamah sikit-sikit perakuan segera kan. Perakuan segera saya tak ingat berapa ringgit, RM80 ke berapa. Tapi maknanya saya nak sebut Mahkamah Tinggi memang dia cepat lah secara berbanding dengan pusaka kecil. Jadi sesetengah kes tu walaupun kurang 2 juta tapi dia nak cepat dan dia sanggup membayar yuran yang sedikit besar, maka kita bawa ke saya bawa ke Mahkamah Tinggi KL lah. Saya bawa ke Mahkamah Tinggi KL sebab ofis saya pun di KL dan agak dekat lah kalau di KL ni. Agak dekat. Saya naik highway Duke je lah kan daripada ofis saya ni. Okey, tu pusaka besar. Maknanya di High Court KL lah. So kita di High Court. So sekarang ni kita akan berbicara tentang kes-kes harta pusaka yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Sebenarnya ada peguam tegur saya kenapa saya bentangkan juga tajuk ni kepada orang awam. Mana bukan peguam lah. Sepatutnya tajuk ni hanya untuk peguam. Sebab seolah-olah saya membuka kerja-kerja guaman itu kepada orang awam. Saya sebenarnya bukanlah saya nak ajar sehingga orang awam tu mampu buat. Saya just nak suruh lebih ramai masyarakat memahami apakah kerja peguam. Macam tu je sebenarnya. At least kalau dia lantik peguam pun dia tak tahu banyak pun dia tahu sikit-sikit. So dengan pendedahan ini pun peguam still boleh charge professional fee tu mengikut kadar yang biasalah. Biasanya peguam tu charge je lah, tak ada masalah. Bukannya nanti layman dia kata ini je kerja peguam senangnya. Dia bukan masalah senang, masalah susah. Masalahnya kita profesional kita tu dia memang ada yuran lah. Itulah sebab nak jadi peguam bukannya senang kan. Nak jadi peguam 2 tahun matrik, 4 tahun main camp, kemudian chambering, ada attachment, macam-macam kan. Macam-macam. So dia bukannya melihat kepada kerja tu. Walaupun urusan tu sebenarnya boleh dibuat juga oleh orang awam sekiranya pandai, maka dia boleh buatlah course paper tu tak ada masalah. Dia kalau pandai semua boleh buat. Kalau pandai tak payah hantar bengkel ke mekanik kan. Tak payah hantar kereta ke bengkel. So baiki sendiri. Kalau pandai tak payah nak hantar laptop, PC ke
baiki kepada kedai-kedai IT, baikilah sendiri kan. Semua kalau pandai memang semua boleh buat sendiri. Isu dianya peguam ni dia profesional lah. Peguam pun lantik peguam kan. Peguam pun lantik peguam. Saya pun lantik peguam kan. Untuk beberapa kes lah, tapi bukan kes pusaka lah maknanya. So maknanya kalau peguam pun lantik peguam, apatah lagi lah kan. Apatah lagi yang bukan peguam. Sepatutnya macam itulah. Sebab peguam pun dia ada pengkhususan dia kan. So kita akan lihat tentang beberapa perkara. Pertamanya permohonan surat kuasa mentadbir, ex parte dan inter parte. Dia sebenarnya permohonan geran surat kuasa mentadbir, dia panggil geran. Geran itu dipecahkan. Geran surat kuasa mentadbir ataupun geran probate. Itu istilahnya sebenarnya. Saya terlupa perkataan geran tu. Ex parte itu secara satu pihak apabila surat kausa sempurna, surat cara sempurna. Inter parte itu kita kena menamakan pihak yang tidak mahu menandatangani penolakan sebagai pihak yang disitasi. Kita panggil sitasi. Sebab itu kita ni saman pemula, probate ini kita panggil sitasi. Kecuali kita buat contentious yang kita panggil plaintiff defendant, tapi ini kita panggil sitasi saja sebab permohonan geran surat kuasa mentadbir dia bukan permohonan-permohonan lain. Kita akan lihat permohonan geran probate. Geran probate ni bagi kes si mati meninggalkan wasiat pentadbiran, bukan wasiat pembahagian, wasiat pentadbiran. Dia panggil wisayah, wasiat pentadbiran. So ada permohonan geran probate, permohonan pindaan senarai harta. Ini saja je saya nak tunjuk bahawasanya nak meminda sesuatu perkara di mahkamah memang susah kan. Dia bukan susah apa, leceh. Dia ada cara-cara dia. Kemudian kita akan lihat juga permohonan pelantikan jawatan kuasa untuk orang dan estate. Ini bukan di bawah akta probate, tapi ini di bawah akta kesetamenta 2001. Tapi dia juga ada kaitan dengan kes-kes harta pusaka ataupun kes-kes yang berkaitan jugalah, walaupun dia lebih kepada kes OKU mental. Tapi saya masukkanlah juga dalam kandungan perbincangan kita ni lah. Pengurusan pusaka di Mahkamah Tinggi Sivil kita bahagikan kepada dua. Kita panggil kod 31 dan kod 32. Peguam diajar supaya profesional. Antara profesionalnya peguam akan bercakap bahasa-bahasa yang tidak difahami oleh orang awam. Makin dia bercakap bahasa yang orang awam tak faham, makin profesional lah peguam tu kan. So kadang-kadang dia menggunakan istilah-istilah yang dia sengaja je, yang sama-sama kita je boleh faham. Dia macam doktor lah, doktor pun dia menggunakan istilah-istilah dia juga. Kan? So ini biasa saja menggunakan istilah yang dalam bidang masing-masing, yang hanya mereka sahaja yang faham kan. So di dalam pusaka Mahkamah Tinggi ini kita menggunakan kod 31 dan kod 32, 31 NCVC sebenarnya maksud dia. 32 NCVC, kebanyakan kes adalah 31 NCVC, lebih-lebih lagi orang Islam lah. Dia pergi kepada kod 31 iaitu permohonan geran surat kuasa mentadbir bagi kes kematian tiada wasiat pentadbiran. Sekiranya ada wasiat pentadbiran, maka dia pergi kepada kod 32 iaitu permohonan geran probate. Kita boleh tengok di tingkap 4 lah kalau di KL tu kan. Kalau di Shah Alam tu kadang-kadang dia pergi tingkat 3 sayap kanan, kadang-kadang dia pergi kepada tingkat 2 sayap kiri. Kalau di KL tingkat 4 lah. Tingkat 4 yang tengah tu. So kalau 31 maknanya itu adalah kes yang geran surat kuasa mentadbir, kalau 32 adalah geran probate. Dia ada banyak lagi lah, 24, 22 kan. Perintah jualan tu 24 lah, 22 tu kalau lah contentious probate sekiranya kena bawa kepada aturan 72. So kita akan tengok lebih detail lah setakat mana yang boleh didetailkan. So secara umumnya 31-32 lah. So 31 yang paling banyak iaitu geran surat kuasa mentadbir. Dan apabila dapat geran surat kuasa mentadbir ni pula kita kena teruskan pula kepada satu lagi, sama ada permohonan perintah pembahagian. Kadang-kadang dibuat sebagai permohonan vesting order, peletak hakkan.
sama ada DO ataupun VO. Sebenarnya ramai yang buat VO, wasting order, sebab menjimatkan duty stamp. Tapi kadang-kadang apa yang nak di-wasted? Sebenarnya kalau ikut pendapat saya, wasting order ni kalau kita buat pembahagian secara perintah faraid, sebab hak itu sudah pun ada, cuma kita nak wasted, cuma kita nak meletakkan hak sebagaimana hak yang nyatakan di dalam Al-Quran. Tapi kalau pembahagian secara permuafakatan, sebenarnya dia bukan meletakkan hak bagi saya, dia adalah pembahagian. Sebab sebahagian hak itu diletakkan, sebahagian hak itu diterima daripada waris lain. So dia ada transfer dekat situ hak. Tapi ramai juga peguam buat wasting order, dan court juga benarkan untuk menjimatkan duty stamp, maka buat wasting order je lah. Permohonan perintah pembahagian ni kecuali mungkin melibatkan bukan pihak waris. Tapi tak apalah, buat wasting order lah, jimat duty stamp. Walaupun saya tulis itu perintah pembahagian, tapi sebenarnya perintah pembahagian atau perintah peletahakan. Dia ada lain lah, kalau pembahagian lain section, kalau peletahakan lain section. Kalaulah nak dijual, kita terus saja lepas dapat pentadbiran tu, kita buat permohonan perintah jualan, kita tidak perlu lagi buat vesting order ataupun distribution order. Dia either one saja, daripada pentadbir terus saya masuk perintah jualan lah. Sebab kalau kita dah buat vesting order, tak payah dah perintah jualan. Sebab jual sebagai biasalah, SMP biasalah. Nak pohon perintah jualan apa ni, kalau dah kau pemilik, kita pohon perintah jualan sebab kau masih lagi mentadbir. So walaupun dah ada persetujuan, tetapi di Mahkamah Tinggi Sivil dia tidak boleh skip daripada nama si mati kepada nama pemilik. Dia tak boleh, dia wajib letak nama mentadbir terlebih dahulu. Sebab itulah dia kos dia akan jadi sedikit mahal, walaupun dia cepat untuk cairkan harta alih, tetapi dia pergi pada pentadbiran. Dia tak boleh skip kepada pembahagian terus. Sebab dia memang itu prosedur dia. Dia berlainan dengan pusaka kecil. Kita boleh aja terus ambil barang E. Situ antara mesranya pusaka kecil. Macam tu. Walaupun cepatnya Mahkamah Tinggi Sivil, tetapi dia cepat dapat pentadbiran. Pembahagian buat sekali lagi dan yuran sekali lagi. Sign sekali lagi segala dokumen. Dia macam tu. Dia tak boleh skip. Sebab itulah akta pusaka kecil tu memang betul-betul mesra pelanggan, mesra rakyat. Dan bila dinaikkan kepada 5 juta, maka lebih banyak lah. Saya difahamkan sudah pun 100 orang ia panggil pegawai pembahagian pusaka yang baru dilantik. Mula dia nanti 50, kemudian dia tambah lagi 50 secara kontrak 3 tahun rasanya. Tapi tak apa kot, lepas tu dia tak tahulah macam mana. Itu tak apalah, yang pentingnya lantik lah. So dah ada 100 orang pegawai baru. Myland juga sudah pun peringkat akhir saya rasa, transfer data dan sebagainya. Peraturan juga sudah di-endorse oleh AG Office. Akta tu memang lama lah, Parlimen sudah pun lulus. So di target akhir tahun ini akan di gazette pelaksanaan yang 5 juta tu lah. So kita mengharapkan berjalan lancar lah. Tapi tak apa, kes mahkamah ada juga, tak ada masalah. Kes mahkamah lah. Sekiranya dibuat kepada geran probate bagi wasiat pentadbiran, maka dia kadang-kadang dia tidak perlu kepada perintah pembahagian. Sebab apa? Sebab pembahagian itu sudah pun ada di dalam wasiat. Kalau wasiat sudah pun ada wasiat pembahagian, maka wasi, kita panggil wasi lah sebab dia wasiat, ataupun executor, dia terus saja boleh membahagikan sebagaimana apa yang diwasiatkan. Dia hanya menunjukkan itu adalah wasiat yang sah. Di CTC oleh mahkamah sebagaimana nak dapatkan geran probate tadi. Dan terus sajalah buat transfer lah, terus saja buat turun milik sebagaimana yang diarahkan dalam wasiat. So dia sekali pohon je kan. Jadi lawyer kuranglah sikit fee untuk probate ni sebab sekali je. Lawyer lebih suka 31 sebab dia ada lagi tambahan kan. Dari sudut yuran lah, Tapi dari sudut practicality lebih baik ada wasiat pentadbiran sebab sekali buat saja
terus dia dapat geran probate dan kuasa wasi itu kuat sehingga wasi boleh terus saja membahagikan tanpa ada perintah pembahagian jika harta-harta tersebut up to date dan sudah pun ada perintah ataupun sudah ada instruction daripada pemilik harta di dalam wasiat dia tu sudah boleh jalankan sebegitu sepatutnya lah, kecuali ada beberapa pejabat tanah yang masih lagi nak distribution order tu, itu adalah perkara-perkara kecil yang saya pun tak faham lah. Dini pun saya kurang pengalaman sebenarnya, dia kena tanya executor lah, dia kena tanya executor sebab executor lebih tahu technicality di pejabat tanah tu kan. Sebab saya pun jarang handle kes 32 betul, sebab jarang jumpa orang Melayu Islam yang ada wasiat kan. Tapi ada lah saya buatnya, ada jugalah. Selalunya yang jadi wasi ni ialah syarikat-syarikat amanah lah ataupun Majlis Agama Islam dan sebagainya lah. So kita akan tengok lebih detail permohonan geran surat kuasa mentadbir kod 31 kematian tidak berwasiat. So ini adalah kita panggil apa? Kausa. Kertas kausa itu disediakan berdasarkan aturan 71. KKM itu bermaksud kaedah-kaedah Mahkamah 2012. Yang saya bagi nota tu lebih baik print lah. Lebih baik print barulah boleh dobit kat situ kan. Barulah boleh dobit. Walaupun tak ada baris tapi maknanya barulah boleh tulis kan. KKM itu merujuk kepada kaedah-kaedah Mahkamah 2012 apabila kaedah-kaedah mahkamah ini digabungkan antara mahkamah rendah, mahkamah tinggi digabungkan menjadi satu saja. Kalau dahulu kita ada kaedah mahkamah rendah, kaedah mahkamah tinggi. Selepas tahun 2012 kita gabungkan dan jadi satu saja kitab suci dia tu, kitab untuk ke mahkamah tu di mahkamah sivil ni, iaitu dia panggil kaedah-kaedah mahkamah. Ini memang lunyai lah. Kaedah-kaedah mahkamah 2012 ni memang lunyai peguam bawa. Kalau dia orang tu bawa tiba-tiba cantik je dia punya KKM maknanya jarang tu dia buka kan. Selalunya kaedah-kaedah mahkamah ni macam-macam. Kita letak nota tepi apa, kita conteng, kita highlight. Sebab dia adalah satu kitab wajib bagi peguam lah. Sebab kita kerujuk kan. So bagi permohonan geran surat kuasa mentadbir kod 31 ini kita merujuk kepada permohonan geran surat aturan 71 kaedah-kaedah Mahkamah 2012. Sekiranya kertas kausa itu teratur, kita filekan secara ex parte. Bahkan sebenarnya kalau kita tidak teratur pun kita filekan dulu secara ex parte, selepas itu baru kita pohon untuk mensitasikan waris yang tidak memfilekan affidavit penolakan. So itu dia jadi kita convert kepada inter parte apabila kita filekan sitasi. Itu saya akan detailkan selepas pada inilah sitasi atau apa pula. Bagi kertas kausa yang tidak lengkap, iaitu kita tidak cukup penolakan mentadbiran. So yang kita selalu buat ialah secara ex parte lah, ex parte apabila lengkap kertas kausa. So bagaimana kertas kausa yang lengkap? Ini pun ada juga yang komen kenapa saya tunjukkan harga. Ialah macam tadi lah, maknanya saya tunjukkan harga sebab ialah memanglah dalam bil terperinci peguam pun saya tunjukkan juga harga at the end kepada klien kan. Tapi klien bayar je, tak ada masalah. Dia bayar yang ni dan dia bayarlah fee tu. Professional fee kan. Professional fee tu dia tak boleh nak petikai sebab masing-masing profesional lah nak cakap apa. Sebab professional fee ni dia sudah setuju untuk lantik kita dan kita memang charge lah berapa ribu pun. Bukan melihat kepada kos. Ini kos yang kerajaan ambil sebagai income kepada kerajaan. So di dalam permohonan geran surat kuasa mentadbir di mahkamah, sebenarnya kita mula-mula kita filekan saman pemula. Notis pelantikan pengacara tu kalau saya selalunya dia menjadi enclosure ketiga, tapi saya letak dia pula nombor 1, tapi tak apalah, itu just numbering, nanti saya kena tukar ni. Mula-mula kita kena filekan saman pemula ex parte untuk menjadi kita kata kertas induk. Dia dua je, sama ada saman pemula ataupun writ saman. So dimulakan dengan saman pemula, tidak perlu kepada writ saman sebab ini bukan contentious. Non-contentious, tidak ada fakta yang diperbalahkan, just nak dapatkan geran surat kuasa mentadbir. So filekan saman pemula, kemudian kita filekan affidavit sokongan pemohon.
Dia kadang-kadang sama pemula ni lawyer tak tunjuk pun dekat anak guam. Sebab sama pemula ni dia macam cover letter lah untuk, tapi dia bukan cover letter, maknanya kertas yang mula-mula untuk kertas kausa untuk mencipta, untuk buka file tu di mahkamah. Yang peguam akan tunjukkan ke anak guam selalunya affidavit sokongan lah, sebab kita nak minta klien kita tu sign. So kita tunjuklah affidavit sokongan. Affidavit sokongan inilah perlu di draft dengan sebaik mungkin menggunakan skill guaman. Kalau dia draft tersilap ataupun tidak cukup dia punya rempah ratus, kadang-kadang peguam kena filekan pula affidavit tambahan. Antara yang perlu juga diceritakan sekarang ini ialah tentang kenapa lewat memfilekan geran surat kuasa mentadbir ni. Kalau lambat, kena cerita pula kenapa lambat. Ini dah 2 tahun baru nak filekan geran surat kuasa mentadbir, kenapa? Kadang-kadang kelambatan itu kita terlupa untuk cerita. Sebenarnya sesetengah timbalan mendaftar dia nak tahu kenapa lambat. Apa yang didefinisikan sebagai cepat, apa yang didefinisikan sebagai lambat pun kadang-kadang kita tak tahu. Kan? Bagi saya kalau within 6 bulan tu tak lambat lah. Kalau lebih 6 bulan tu mungkin setengah orang dikira sebagai lambat lah. Tapi kadang-kadang perlu ada juga satu baris, bukan satu baris, mana satu perenggan menceritakan kalau ada sebab lah kenapa pemfailan tu jadi lambat kan. Kadang-kadang kalau kita terlupa, kita kena filekan affidavit tambahan. Affidavit tambahan tu kadang-kadang memadai dengan peguam saja, tidak pada pemohon. Sebab tu kadang-kadang anak guam tak tahu pun berapa banyak dah affidavit yang difilekan oleh peguam dia kan. Sebab itu kita tak perlu cerita pun kadang-kadang dekat anak guam kita. Yang penting kita rapat kan. Tapi kekurangan-kekurangan itu boleh ditampung dengan affidavit tambahan. Di dalam affidavit sokongan kita exhibitkan sijil kematian. Exhibit ni bahasa mudahnya kita lampirkan sijil kematian. Tapi tak boleh lampirkan sebenarnya, sebab lampirkan tu dia bukan bahasa guaman. Sebab kalau lampirkan ni macam you lampir je, sedangkan kita bukan lampir. Kita exhibitkan dokumen itu yang disumpahkan. Kalau lampir tidak sumpah-sumpah. Yang disumpahkan oleh pesuruhjaya sumpah sebagai satu salinan yang benar tu, sebagaimana di dalam affidavit sokongan pemohon bertarikh sekian-sekian. So exhibit tu dia ada pula, dia panggil apa, sijil perakuan exhibit tu. So disumpahkan kat situ. So dia jadi exhibit lah. Dia bukan lampiran bodoh-bodoh je tu. Dia lain. Cuma nak suruh faham. Macam-macam lampiran lah, tapi bahasa kita panggil exhibit. Sebab dia disumpahkan di hadapan pesuruhjaya sumpah sebagai suatu exhibit yang diexhibitkan, yang disebut di dalam affidavit sokongan. Macam itulah. So selalunya kita akan bagi sijil kematian, salinan sijil kematian. Kita akan letakkan senarai aset dan liability. Dia ada format dia. Dan senarai aset dan liability ni sesetengah mahkamah kita kena lampirkan juga, ataupun di dalam exhibit tu maknanya dilampirkan secara kolektif senarai aset dan liability dan bukti-bukti pemilikan tu. Maknanya letak kat situ salinan geran ke, carian ke, salinan geran kereta ke, salinan buku bank ke. Setengah-setengah timbalan pendaftar dia mahu tengok. Setengah-setengah timbalan pendaftar dia tak tengok pun. Asalkan you ada senarai, itu you punya hal lah internal. Jadi kadang-kadang untuk selamat, kita letak lah. Sebab kita nak suruh tally senarai kita tu dengan dia panggil dokumen bukti pemilikan. Sebab kalau dapat timbalan pendaftar yang partikular, kita kena filekan pula affidavit tambahan, buktikan pula. Tapi kalau dapat yang mudah-mudah sebenarnya tak perlu pun pembuktian tu, sebab itu you punya executor kan, you sebagai pemohon nanti you execute pandai-pandai lah. Yang penting you dah buat senarai, kita akan sahkan senarai sebagaimana yang difilekan aja. So itu bergantung juga. So lebih baik jadikan SOP adanya benda tu lah, supaya kita boleh masukkan sekaligus. Tapi sebenarnya lebih kepada budi bicara timbalan pendaftar ataupun penolong kanan pendaftar. Kalau dimasukkan bukti-bukti pemilikan si mati tu, dia akan jadi tebal lah kat sini.
exhibit 2 pada enclosure 2. Enclosure 2 lah sudut sokongan ni, maknanya exhibit yang kedua tu akan jadi tebal. Sebab kita, yalah geran tanah dah berapa helai, kalau banyak tanah lah maknanya kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang kat sini tak boleh nak stapler sebab tebal sangat. Kita guna klik yang satu je. Kita ada senarai waris, dan senarai waris ni pun dia menjadi isu juga sebab tidak ada keseragaman. Sesetengah tu kita kena letakkan dekat sini perintah faraid, diexhibitkan secara kolektif dengan senarai waris. Kalau letak sahaja perintah faraid tapi tak buat senarai waris, tak boleh juga sebab dia kena ada senarai waris ikut format dia tu. Tapi dalam masa yang sama kita letak juga perintah faraid untuk membuktikan senarai waris itu adalah tally, selari dengan perintah faraid. Kadang-kadang kita letakkan di sini senarai waris secara kolektifnya dengan perintah faraid. Kita boleh buat kolektif. Kalau kita tak buat kolektif, yakin jadi banyak lah sini exhibitnya. Exhibit 1, exhibit 2, exhibit 3 sampai 6 exhibit. Boleh buat secara kolektif, tak ada masalah. Cuma kita kena pandai buat ayat lah. Sebab benda-benda sama je nak cerita tentang waris. Kadang-kadang kita secara kolektif lah dengan perintah faraid macam tu. Senarai aset dan liability secara kolektif dengan bukti pemilikan tu. Macam tu. Kemudian kita exhibitkan juga penolakan pentadbiran daripada waris-waris. Kalau dia ada 10 orang waris, maka 9 menolak. Bukan 10 menolak. Sebab kita kata ada 10 orang waris, maka semua sign penolakan. Habis itu pentadbir pemohon dia tidak tolak lah. Kalau ada 10 orang waris, so penolakan itu 9. Kerana pemohon jangan tolak penolakan ni. Pemohon jangan tanda tangan affidavit penolakan. Itu maksud saya. Kalau pemohon pun tanda tangan affidavit penolakan, lepas tu dia pohon nak jadi mentadbir, macam mana? Confirm tak faham lah tu. So, waris-waris yang lain semua kena sign penolakan. Selalunya penolakan inilah yang tidak mahu ditandatangani jika ada berlaku krisis lah. Jika ada berlaku krisis. Isteri pohon, mertua tak sign. Mertua pohon, isteri tak sign. Tu. Contoh. Ataupun anak daripada isteri pertama jadi pemohon, tetapi adik-beradik si mati tak sign. Sebab si mati hanya ada anak perempuan. Tak ngam antara anak saudara dengan pak saudara. Boleh jadi juga. Boleh jadi, macam-macam benda boleh jadi. So adalah waris-waris yang semua waris kena sign penolakan pentadbiran lah. Dia bukan tolak hak, dia tolak pentadbiran. Kena faham. Tolak hak lain. Tolak hak tu takharuj, itu isu lain. Sekarang ni kita bukan isu nak bahagi harta. Kita nak takbir pun ni. Geran surat kuasa mentadbir, bukan pembahagian. Pembahagian tu kita tak nak cerita pun. Saya tak nak cerita pun pembahagian. Saya nak cerita mentadbir je. So nak takbir tu dia kena tolak. Tolak tu dia bukan tolak hak. Tolak hak mentadbir. Sebenarnya bagus juga kalau tolak sebab sekabut kan nak takbir ni. Tapi tak apalah kalau rasa nak takbir je lah. Jadi pemohon lah. Pemohon ni, pentadbir ni dia boleh jadi maksimum 4 orang lah. Kalau lah dia melibatkan waris bawah umur, dia kena 4 orang. Dia kena 2 orang. Dia kena 2 orang. Sekurang-kurangnya 2 orang pentadbir lah. Section 14 kalau tak salah saya, Section 14 Akta Probate. So semua waris kecuali pemohon, dia kena sign affidavit penolakan. Bila kemudian nombor 3 selalunya saya letak notis meletikan pengacara lah. Contohnya, setiap kita file ni akan mewujudkan lampiran dia panggil enclosure. Enclosure 1, enclosure 2, selalunya pelantikan pengacara akan jadi enclosure 3 ni style saya lah. 1 and 2 ni sama, yang ketiga ni terpulang kepada kita lah. Selalunya saya letak pengacara sebagai 3. Kemudian saya highlight yang warna hijau ni, saya nak ceritanya. Walaupun dekat sini kita sudah filekan senarai aset, senarai waris, affidavit penolakan pentadbiran, kita kena filekan dokumen-dokumen ini secara berasingan pula untuk mewujudkan enclosure, dia panggil enclosure yang berasingan, lampiran yang berasingan. So kita kena filekan sekali lagi pula senarai aset dan liability, tapi yang ni kan kita tak perlu letaklah bukti pemilikan, kita just letak senarai, kadang-kadang selai, kadang-kadang 2 lai saja, 3-4 lai ikutlah, senarai saja, bukan bukti pemilikan tu. Kita akan filekan pula affidavit penolakan ni secara berasingan. Kalau kita ada 10 tadi, so 9 yang filekan penolakan tadi, kita kena filekan pula affidavit penolakan
ke-9 waris secara berasingan. So dekat sini dah akan jadi 16 darab 9 lah contohnya. Dia bukan 16. 16 kalau seorang. Mana waris dia 2 orang. Seorang pemohon, seorang tolak. Tapi kalau lah ada 9, dia kena kalilah 16 darab 9 lah. Saya pernah buat satu kes tu 27 orang waris. Maka 26 penolakan. Sebab yang jadi pentadbir seorang. Main-main. Sebab 8 lapis. 8 lapis kematian. Saya lahir, si mati-mati. Dan saya dah berumur 40-an, barulah waris tu cari. Si mati-mati pada tahun saya dilahirkan. So dia jadi 8 lapis kematian. 27 orang waris, penolakanlah 26 orang. Sebab seorang saja yang menjadi pentadbir. Itu kita ambil dulu perintah faraid lah untuk membuktikan waris tu. Sebab dah 8 lapis. Ya logik lah kena ambil perintah faraid. Itulah saya nak cerita. So kalau dah penolakan pun 26 orang, dia dah jadi enclosure berapa puluh lah. Kes tu enclosure dah akan jadi banyak lah. So itu contoh dia lah. Sumpah mentadbiran, pemohon kena bersumpah untuk mentadbir mengikut undang-undang. Kemudian senarai waris. Dia mana-mana satu pun tak apalah, dia punya urutan dia. Yang pentingnya sama pemula dengan affidavit sokongan tu dia kena 1 dan 2. Yang lain tu dia sedikit mengikut cara pemfailan masing-masing lah di dalam sistem EFS. Kalau lah buat sendiri, dia kena filekan di kaunter sivil lah kan. Isi borang dia panggil apa, pre-CP ya. Isi borang pre-CP, kemudian akan di-scan. Kerani akan scan benda tu. Masuk dalam sistem. Dia boleh buat sendiri. Saya pun pernah tengok adanya geran surat kuasa mentadbir dibuat oleh orang awam. Bila dia jumpa saya, dia kata, "Tuan, kita orang nak jual tanah rumah ni. Kita nak jual kepada penyewa. Penyewa ni duduk menyewa rumah arwah ayah saya daripada arwah ayah saya hidup lagi. Kemudian bila arwah meninggal, saya dah buat pusaka dan saya dah jadi pentadbir. Kemudian saya nak jual." So dia jumpa saya tu sebab dia nak jual. Pentadbiran tu dia dah dapat. Saya kata, "Pentadbiran dapat kat mana?" Dapat di High Court. Dia pun tunjuklah geran surat kuasa mentadbir dia daripada High Court KL. Ini macam mana puan buat? Saya buat sendiri je. Saya pun tengok situ kan difilekan secara nama dia lah kan, nama dia perempuan. Orang kata hebat lah puan boleh buat sendiri geran surat kuasa mentadbir. Saya boleh buat sendiri. Saya boleh buat sendiri sebab saya kerja di mahkamah. Dia kerja di mahkamah KL. Bahagian probate pula tu. Itulah. So dia belakang dia tu mungkin lawyer lah, saya tak tahulah. Tapi dari sudut pemfailan tu memang nama dia lah difilekan secara sendiri oleh dia kan. So boleh buat, tak ada masalah. Nasib baik nak buat SMP tu dia tak buat sendiri. Bila nak buat SMP dia jatuh jumpa saya. So saya buat SMP dia dan saya pun order for sale lah. Dan saya bahagikan mengikut apa yang kita cerita hal faraid. Kemudian kita bahagikan mengikut persetujuan waris-waris tu lah. So situ guna lawyer lah. So mana boleh buat sendiri sebenarnya kalau tahulah. Kalau tahu. So saya nak cerita juga tentang pelantikan peguam cara. Pelantikan peguam cara di mahkamah sivil ini dia berlainan dengan pelantikan peguam cara di mahkamah syariah. Di mahkamah syariah, pelantikan peguam cara adalah pelantikan individu peguam. Kita filekan borang MS5, pembacaan wakalah. Wakalah untuk pelantikan peguam syar'i di mahkamah syariah hendaklah dibaca di hadapan pendaftar mahkamah ataupun timbalan pendaftar mahkamah. Ataupun penolakan, itulah maknanya pendaftar mahkamah. Dan pelantikan itu adalah pelantikan individu peguam. Dia panggil wakalah bil khusumah. Melantik individu peguam. Kalaulah kes tu agak besar, kadang-kadang peguam yang lead tu agak sibuk dan kita nakkan 2 orang peguam syar'i, maka kita kena baca 2 wakalah pelantikan peguam syar'i. Dan nak lantik peguam pun kena pergi mahkamah. Di mahkamah syariah. Lantik peguam je sebab wakalah itu dah dibaca. Dibaca, saya dengan ini melantik Ahmad Tirmizi bin Abdullah sebagai peguam syar'i saya bla 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 bla.
saya Ahmad Abdullah dengan ini menerima pelantikan. Kemudian ditandatangan oleh di hadapan itulah, di hadapan pendaftar mahkamah. Sekiranya dan dia bukan lantik firma tu maksud saya, maknanya dia boleh jadi peguam syar'i ini berbeza firma. Peguam yang lead daripada firma lain, peguam yang pembantu mungkin firma lain. Sekiranya dia keluar daripada firma guaman tersebut, dia join firma guaman lain, maka kes tu masih lagi menjadi kes peguam syar'i tersebut. Sebab pelantikan peguam syar'i di Mahkamah Syariah adalah pelantikan individu peguam. Berlainan dengan di Mahkamah Sivil yang dilantik ialah firma guaman. Saya dengan ini melantik firma Tuan sekian-sekian untuk mengendalikan kes harta pusaka si mati sekian-sekian dan mewakili saya dan menghadirkan diri di dalam perbicaraan bagi harta pusaka si mati. Contohnya. So dia melantik firma guaman. Bila dia melantik firma guaman, mana-mana peguam pergi pun tak apa. Sebab itulah di Mahkamah Sivil, dia lantik firma guaman dan dia tidak perlu baca wakalah apa pun. Dia just sign dan dia bagi dekat peguam pelantikan. Kemudian peguam yang dia lantik kadang-kadang tak pergi pun. Saman pemula untuk dapat 31 NCVC, dia suruh ajalah MOB mana-mana. Kadang-kadang kan, maknanya lawyer lain pula boleh MOB bagi dia. Sebab kadang-kadang bila kita filekan 31 NCVC tu, dia bagi tarikh, dia tak tanya pun peguam melapang ke tak lapang ke. So kalau kita tak lapang, kita boleh pula minta peguam sivil yang lain yang bukan daripada firma guaman kita pun untuk MOB, dia bagi mention on behalf. Dan itu dibenarkan. Kan? Kemudian lawyer anak guam kata kita bayar ribu-ribu, rupanya dia tak pergi, dia suruh kawan dia pula pergi. Itu isu lain. Isunya dapat PSP kan, dapat perintah seperti di pohon. Dan itu dibenarkan di dalam guaman sivil, dia panggil mention on behalf. Kerana yang dilantik ialah firma guaman, yang mention itu dia kena nyatakan saya menyebut bagi pihak firma guaman sekian-sekian, bagi pihak pemohon sekian-sekian. Macam tu. Dia kena sebutlah untuk direkodkan bahawa dia MOB tu. Tapi kalau di Mahkamah Syariah memang tak boleh MOB lah. Nak MOB apa? Sebab dia lantik individu dah lah lantik tu. Kena pergi mahkamah. Tapi dia boleh pergi di mahkamah rendah je untuk baca wakalah ni. Walaupun kes tu akhirnya difailkan di mahkamah tinggi, tak kisahlah. Maknanya kalau dia tinggal di Kuala Kubu, dia boleh pergi mahkamah rendah Kuala Kubu dan akhirnya fail tu difailkan di mahkamah tinggi syariah Shah Alam. Tapi pelantikan di Kuala Kubu tak ada masalah. Tapi maknanya nak lantik pun kena pergi ke. Selalunya dibuat sekaligus je wakalah dengan pembacaan affidavit. Cuma saya nak ceritanya lain situasi. Di Mahkamah Sivil ni memang mudah saja dan kita boleh MOB lah, mention on behalf. So sebab itulah zaman PKP dulu peguam syar'i banyak berjalan rentas negeri. Sebab dia boleh tunjukkan dia dilantik oleh klien sana, klien sini. Jadi dia tak boleh MOB dia kata. Sebab dia sendiri kena hadir. Banyaklah dia rentas negeri. Banyak dia rentas negeri. So itu secara umum, pelantikan peguam acara, dia ada banyak juga isu sebenarnya. Adakah lebih, kadang-kadang leceh juga. Sekadar nak lantik peguam pun kena baca wakalah kan. Tapi tak apalah. Kemudian saya nak ceritakan juga tentang senarai waris. Senarai waris sesetengah ataupun dia sebenarnya di dalam rule of court, kita tidak perlu exhibit pun perintah faraid. Tidak perlu ada perintah faraid. Sebab telah amalan di mahkamah tinggi sebelum-sebelum ni dan di beberapa mahkamah tinggi, tidak perlu pun kepada perintah faraid. Sebab tak ada pun perintah faraid itu dinyatakan di dalam mana-mana akta probate pun tak sebut, kaedah-kaedah mahkamah pun tak sebut. Jadi tak perlulah. Macam itulah. Cuma ada juga berlaku kesilapan. Contohnya saya tengok ada satu kes tu dia hanya menyenaraikan waris perempuan sahaja. Ataupun satu kes tu saya tengok dia hanya menyenaraikan waris terdekat yang masih hidup. Sedangkan dia kes berlapis, dia kata dah mati dah, tak apa, kita senarai. Ini memang saya tak tahulah sama ada memang dia niat nak menyembunyikan waris ataupun memang buta faraid, tak faham langsung tentang faraid, ataupun dia sengaja. Jadi benda tu boleh berlaku senang-senang. Boleh berlaku senang-senang. Maknanya boleh berlaku benda tu di Mahkamah Sivil. Kerana tidak ada perintah faraid, dia hanya filekan macam tu. Dan yang kes yang saya tengok tu, memang naik lah sebab
Waris adalah isteri dan 3 orang anak perempuan. Memang jeng. Memang jeng. Mana sobahnya kan? Saya tak tahulah. Tapi menurut jalan macam tu je lah. Jalan macam tu. Sebab itu yang disenaraikan. Jadi tak tahu. Nak kata mahkamah salah, taklah. Sebab mahkamah kata, peguam yang kata dokumen sempurna. Yang kata peguam salah pun peguam kata itu yang dinyatakan oleh pemohon. Bagi saya yang salah ialah pemohon lah. Sebab pemohon dia ada sumpah mentadbiran. Dia bersumpah mentadbir harta pusaka si mati mengikut undang-undang. Jadi pentadbir tu kena tahulah undang-undang pusaka. Itu dia kena tahu faraid. Macam tu. Sebab dia tak boleh salahkan peguam. Peguam kata saya bawa dokumen je. Kan? Engkau tak cerita, aku pun tak cerita. Tak tahulah siapa yang salah. Mahkamah sivil, mahkamah tinggi, dia memang tidak ada kelayakan untuk membuat siasatan pun. Dia tak reti pun faraid buat ni. Buat ni memang tak mengaji pun. Memang logik tak reti lah. Kalau reti lah. Tapi kalau tak reti pun memang logik lah. Sebab tiada keperluan mereka ni belajar faraid. Kan? Kadang-kadang kita pula yang kena ajar. Yang nak belajar lah. Ada juga saya masuk kadang nanti malam pendaftar dia nak belajar juga. Jadi saya pula ajar. Dia pun tulis pula. Oh ini asabah. Oh boleh perempuan dengan perempuan asabah ma'al ghairi. Oh jadi lama pula kita mengajar kat dia. Tapi tak apalah. Dia nak belajar kita ajar kan. Ini tak apa. Tak ada lelaki perempuan. Sebab dia asabah ma'al ghairi. Anak perempuan dengan adik-beradik perempuan. Dia tak ada adik-beradik lelaki. Tapi tak apa. Kita tak perlu cari adik-beradik lelaki dah. Walaupun dia perempuan, dia dah habis dah. Sebab dia asabah ma'al ghairi pun. Tapi tak ramai timbalan pendaftar yang ada benda yang macam tu lah. Dia ada apa ni? Ada spirit nak belajar tu lah. Jadi di mahkamah sivil dia tak perlu sebenarnya. Cumanya di beberapa mahkamah, contohnya mahkamah tinggi di Pulau Pinang dan di KL pun sekarang beberapa timbalan pendaftar mula minta. So apabila diminta perintah faraid, sebenarnya dia minta berdasarkan budi bicara dia. Dia hanya menggunakan kuasa budi bicara, bukannya kuasa peruntukan undang. Tak ada, dia tak boleh nak sebut. Dia hanya sebut mahkamah mempunyai kuasa untuk mengarahkan apabila melihat apakah keadilan kepada kes. Bagi kes ini untuk keadilan, mahkamah perlu sahkan siapakah waris benar, maka diminta pemohon untuk mendapatkan perintah faraid terlebih dahulu. Macam tu. Tapi dia tak adalah betul-betul tu. Dia hanya menggunakan kuasa budi bicara dia mengarahkan tu. So kuasa budi bicara mengarahkan perintah faraid ini sudah lama berjalan di Pulau Pinang lah. Setakat yang saya tahu di Pulau Pinang. Cuma sekarang dia sudah merebak ke Mahkamah Tinggi KL. Dan saya tak pasti lagi mahkamah-mahkamah lain. Sebab saya pun bukannya beramal di semua mahkamah. So dia ada pro and cons lah. Dia pro dia ialah selamatlah bila dapat perintah faraid dan difailkan di mahkamah tinggi. Maknanya insya-Allah betul lah sebab jarang orang nak tipu di mahkamah syariah kan. Berbanding dengan kalau dilonggarkan, dia akan banyaklah tinggal waris ni. Cumanya yang jadi negatifnya dia akan jadi lambat lah. Jadi kita kena ambil dulu perintah faraid di mahkamah syariah, bawa pula ke mahkamah sivil. Lambat juga nak pergi mahkamah. Baik pergi ke pusaka kecil terus. Sebab pusaka kecil dia tak perlu kepada perintah faraid. Sebab pegawai pusaka kecil memang berkelayakan untuk mengira faraid. Dia tak layak. Yang 100 orang baru masuk tu, mana dia sudah well trained faraid. Sepatutnya lah. Dia tak layak tu. Kan? Memang pusaka kecil dia sudah well trained. Maknanya dia tahu faraid dan dia sebab Akta Harta Pusaka Kecil Seksyen 12/7 itu membahagikan harta pusaka mengikut Undang-Undang Si Mati. So Undang-Undang Si Mati Muslim ialah faraid. So engkau pegawai pembahagian pusaka dia panggilkan PPP, pegawai pembahagian pusaka, kena tahulah faraid. Kalau tidak kau tak layak. Macam itulah. So sepatutnya pegawai pembahagian pusaka ni dia adalah orang yang tahu faraid. Maknanya dia sudah ada ilmu fardu kifayah tu ada pada dia. Kan? Disebabkan dia tahu faraid, seluruh kampung tu tak berdosa sebab adanya pegawai tu kat situ. Kan? Sepatutnya macam itulah sebab dia fardu kifayah apabila dia buat orang lain tak berdosa. Banyak pahala tu pegawai pembahagian pusaka sebab dia memang tahu faraid. Technically dia memang tahu. Di mahkamah tinggi tak tahu. Memang tak tahu. Jadi sebab itulah setengah-setengah sekarang ini mahkamah tinggi dia mula mengarahkan supaya dapatkan dulu perintah faraid supaya
tidak berlaku lagi kes-kes tertinggal waris ataupun penipuan-penipuan lah. Tak apalah, saya melihat pembaharu kalau adanya perkara tersebut, saya melihat secara positif lah. Positifnya ialah supaya benda tu berlaku dengan betul lah. Lambat sikit tak apa, yang penting betul lah. Sebab kalau dah tersalah, nak betulkan balik memang susah lah. Dalam kes yang saya handle tu, saya kata saya nak buat dibonisnan sebenarnya, sebab mak dia dibonisnan ialah apabila pentadbir itu meninggal, maka kita buat permohonan surat kuasa mentadbir dibonisnan dia panggil. So mak dia adalah pentadbir. So bila mak dia meninggal, dia lah pula datang, dia kata mak saya meninggal, so saya nak uruskanlah harta ni mak saya pentadbir, saya pun tengok. Oh, so puan kena pohon dibonisnan. Dia memang tak tahu apalah. So saya tengok balik, saya kata macam mana ni puan, dalam senarai harta yang mak puan buat dulu pun, masa nak dapat surat kuasa mentadbir ni pun, dikatakan ayah puan ni mati meninggalkan mak dan puan 3 beradik, semua perempuan. Mana adik-beradik kepada kepada arwah ayah ni? Sebab harta tu harta arwah ayah dia. Tahu. So dia kata, oh patut pun adik-beradik arwah ayah saya bergaduh dengan mak saya. Iyalah memang bergaduh lah, sebab tak namakan dia orang sebagai waris. Kemudian sewa mak puan aja yang kutip. Sebab dia kira dia dan anak-anak. So dia lah ambil. Memanglah adik-beradik tu akan marah lah, sebab adik-beradik tak ada hak. Tepat saudara puan, maknanya adik-beradik sebelah ayah tu. So mereka sudah ditinggalkan bergenerasi atau berpuluh tahun ataupun lama lah, sebab arwah mak dia yang kutip sewa pula kampung baru. cerita kampung baru. Jadi saya kata puan kena buat pembetulan, puan kena cari balik bapa saudara dan mak saudara itu adik-beradik kepada arwah ayah puan, kerana dia adalah waris yang sobah yang menghabiskan. Dia nak cari macam mana, sebab dia orang tu bergaduh dengan arwah mak saya. Dengan saya pun jadi terbabit dengan pergaduhan lah, padahal puan tu genuine. Tetapi lawyer yang buat dulu pun itu saja yang senarai warisnya. Jadi itulah masalah apabila surat kuasa mentadbir itu diperolehi tanpa perintah faraid kan. Jadi saya pun tak tahu, dan nak betulkan benda itu sampai hari ni tak dibetulkan. Tak dibetulkan sebab dia tak sanggup nak pergi jumpa bapa saudara dengan mak saudara dia, sebab yalah dia dah diterima untuk bergaduh. Yang si mak tu mungkin secara genuine, harta aku kenapa ada kaitan dengan kau? Ada kaitan lah, sebab sobah tak habis tu. Tapi yang si anak ni lagilah, sebab dia daripada kecil lagi mak dia dah bergaduh dengan sana, lagilah dia tak kenal. Bukan dia tak kenal, maknanya dia pun tak sanggup untuk pergi. Saya kata puan pergi minta maaf, bukannya puan nak bergaduh. Tapi tak boleh. Tak boleh, takkan saya pula. Kan boleh kalau saya nak buat, tapi lainlah sikit yuran kalau saya buat. Tapi saya tak mau handle, itu adalah isu keluarga yang perlu keluarga tu selesaikan. Kita konsult dan kita bagi tahu jalan tu. Kadang-kadang saya tak sempat untuk pergi sendiri dan mencari dan menyelesaikan, jadi moderator mediator kat situ. So saya nak cerita kegagalan ataupun ketiadaan perintah faraid tadi, dia akan menyebabkan kadang-kadang pergaduhan berterusan. So saya ingat itu saja untuk malam ini. Sampai ke sini kita akan sambung lah. Kita akan sambung tanggungjawab mentadbir. Kita akan sambung perbincangan kita di minggu hadapan lah, dan di minggu-minggu yang akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya mohon maaf. Dan kita tutup dengan membaca. Saya akan tengok kalau ada soalan. Tapi untuk malam ni kita tutup dulu. Mungkin soalan kita boleh jawab lain kali lah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal asri innal insana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.